dengan kepada Da'i Syafiqah, bila kita sebut berkenaan dengan azam, kita ni kadang-kadang bila ialah tambah macam bulan puasa lah, 10 awal dia naik, lepas tu saat lagi dia tinggal lah Imam Bilal, dia belum lagi kalau imam baca panjang. Jadi macam mana Da'i Syafiqah, kalaulah kita katakan sebagai azam ini, apa yang sepatutnya kita azamkan dan juga dianya menjadi manfaat bukan sahaja untuk diri kita tetapi untuk orang lain juga. Macam tadi saya sebut baca Quran kan, dia bukan baca Quran seorang, dia baca Quran ramai. Jadi manfaat itu dapat pada semua orang juga yang hadir pada benda itu. Jadi macam mana Da'i Syafiqah? Silakan. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita pertama sekali syukur pada Allah dan seterusnya banyak-banyakkan salam serta selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha kita mengamalkan sunnah baginda, berselawat kepada baginda, kita sentiasa dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, bila berbicara berkenaan dengan azam, bukan setakat kita nak jadi lebih baik daripada hari ke hari untuk diri kita, bahkan juga untuk orang lain. Bahkan juga kita nak jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Teringat saya satu hadis Nabi yang mengatakan bahawa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia, manusia yang paling dicintai oleh Allah, kita yang paling dicintai oleh Allah, siapa? Adalah orang yang banyak manfaatnya, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan yang terahmati Allah, makna kata dalam kehidupan kita bukan setakat kita nak jaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, tetapi ada satu lagi hubungan kita, iaitu hablum minan nas. Jaga hubungan kita dengan Allah dan juga jaga hubungan kita dengan manusia-manusia lain. Tuan-tuan dan puan, saya minta maaf, dia terbawa rasa emosi sedih tu dari Muhammad, saudara Qayyum Ustaz, bila mana baru terdengar satu cerita daripada seorang klien lah. Kita dengar-dengar kes di luar sana berkenaan dengan rumah tangga. Saya minta maaf kalau saya kongsi tentang rumah tangga. Boleh ya, Daik Muhammad? Masya Allah, yang ni berkaitan dengan hubungan antara manusia. Dia bila berkeluarga, bila kita ada pasangan, bukan setakat kita berkahwin dengan pasangan kita, tetapi kita diibaratkan berkahwin dengan keluarga dia. Bahkan di situ bukan setakat anak atau menantu kena faham bahawa dia akan ada ibu dan ayah yang baru, iaitu ibu mertua, bapa mertua. Tetapi ibu mertua, bapa mertua kena faham bahawa dia ada anak yang baru, iaitu menantu dia. Jadi subhanallah, baru-baru saya terdengar, ya Allah, Masya Allah, anak dah baik, menantu dah baik, jadi suri rumah, buat yang terbaik untuk mak ayah dia, buat yang terbaik untuk mak mertua dia, bapa mertua dia. Tapi apa yang berlaku? Anak lelaki dia ni, dia sentiasa melebih-lebihkan apa yang mak dia nak, apa yang mak mertua dia kata, apa yang mak dia nak, dia lebih-lebihkan. Bukan tak boleh, tapi janganlah sampai menzalimi si isteri. Jadi subhanallah, kat sini apa yang kita nampak kat sini, mak dia sampai kata kurangkan nafkah isteri daripada 500 jadi 250 bagi dekat mak dia. Tuan-tuan puan, zalimi tak kepada isteri? Zalim. Jadi perkara ni kita fikirkan, adakah memberi manfaat kepada orang? Tidak. Dia memberikan kemudaratan yang lebih besar kepada bukan setakat diri dia, bahkan juga anak dia, isteri dan sebagainya. Dekat sini kita faham apa dia? Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa nak jadi dicintai oleh Allah, jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah orang yang suka buat kebaikan, tapi kebaikan tu bukan setakat untuk diri dia, bahkan juga untuk orang lain. Kan macam Ustaz kata tadi, ada wakaf. Ni antaranya. Subhanallah, baru-baru ni saya ada bertanya dengan seorang kawan. Maknanya tuan puan yang rahmat Allah, yang pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita nak jadi bukanlah kita kena fikir, maknanya kehidupan kita, tujuan utama kita adalah untuk mencapai redha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Antaranya adalah menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, subhanallah, bila kita sebut tentang azam, impian jadi lebih baik,
yang pertama sekali. Yang keduanya adalah poin utama dalam kehidupan kita adalah muhasabah. Muhasabah. Kan bila mana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hashr ayat 18, Allah sebutkan yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kan Ustaz kata tadi takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, apa maksud di sini adalah penting. Yang keduanya muhasabah. Muhasabah, tuan-tuan dan puan. Ustaz kata tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebenarnya dalam surah Al-Fatihah, saya pun suka apa yang Ustaz bawa tadi tentang surah Al-Fatihah. Saya ada belajar dengan seorang lecturer ni, nama ustazah ni Ustazah Halimah. Ustazah Halimah ni baru sahaja meninggal dunia sebab kanser. Tapi walaupun dia kanser, tahun yang keempat dia ajar saya maqasid syariah. Maqasid syariah tahun yang kelima dalam bahasa Arab. Lepas tu dia sambung lagi sampai ada baru-baru ni dapat berita dia meninggal dunia. Masya Allah, apa dia pesan? Dia pesan satu. Dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Sebelum tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu Allah kami menyembah dan padamu Allah kami mohon pertolongan. Tuan-tuan dan puan, muhasabah kait dengan perkara ini. Kita minta dengan Allah daripada waktu subuh sampai zuhur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku beribadah padamu ya Allah. Aku mohon petunjukmu ya Allah. Aku mohon pertolonganmu ya Allah. Bimbinglah aku. Bimbing macam mana? Bimbing ya Allah, aku nak jadi lebih baik. Aku nak jadi ibu yang lebih baik. Aku nak jadi hamba-Mu yang lebih baik. Bimbing aku daripada subuh ke zuhur. Zuhur solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku sembah-Mu ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Bimbinglah aku daripada zuhur ke asar. Asar ke maghrib, maghrib ke isyak. Sampailah isyak ke subuh semuanya. Maknanya kat sini kita faham solat itu, tuan-tuan dan puan. Waktu solat itu adalah antara waktu yang penting untuk kita muhasabah diri. Ya Allah, hari ini aku dah jadi lebih baik ke? Hari ini aku dah buat satu perkara yang bermanfaat ke? Hari ini aku dah buat yang terbaik ke untuk hidup aku? Itu satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Baik, yang pertama tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, muhasabah. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah, berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang insan. Kita hidup bersama dengan insan lain. Kita hidup bersama dengan orang lain. Jadi yang ketiga, yang penting adalah akhlak. Masya Allah, penting sangat-sangat tuan-tuan puan yang rahmati Allah. Kenapa? Siapa yang paling kenal kita? Siapa sebenarnya orang yang paling kenal kita? Tuan-tuan puan boleh teka, siapa orang yang paling kenal kita? Allah. Orang yang paling kenal kita. Mak bapak lagi? Mak ayah? Adik-beradik? Betul, adik-beradik gaduh-gaduh kadang-kadang kan. Siapa lagi yang paling kenal kita? Bini. Betul. Bini, pasangan kita paling kenal kita. Betul, pasangan kita adalah orang yang paling kenal kita. Dekat sini tuan-tuan puan yang rahmati Allah, mungkin ada daripada kalangan kita pasangan yang telah pergi meninggalkan dunia. Kita sentiasa doakan pasangan kita, sentiasa doakan kesejahteraan dia. Baik, tuan-tuan puan yang rahmati Allah, akhlak ini penting. Masya Allah, sangat-sangat penting. Sampai saya, tuan-tuan puan, saya sebelum ni jadi lawyer untuk bahagian civil litigation, bahagian conveyancing. Baru praktis syariah. Alhamdulillah, awal tahun hari tu bila masuk firm syariah, ya Allah, awal-awal lagi Allah dah ajar melalui bos saya, dia ajar apa pun yang berlaku, manner, adab, akhlak. Yang ni yang makin berkurang dalam generasi kita, tuan-tuan puan. Makin berkurang dalam keturunan-keturunan kita. Yang ni yang perlu kita didik. Subhanallah, saya nak kongsilah, bukanlah tak ada benda pun cerita saya ni, tapi saya nak tunjuk akhlak dalam masyarakat Islam sendiri makin lama makin merudum.
Allahumma selamat. Satu hari tu saya nak pergi balik kampung. Balik kampung Perak, dekat Ipoh, dekat Kampar. Jadi bila nak balik tu singgah R&R. Biasa kan singgah R&R, nak solat jamak kosong, lepas tu nak makan sikit, nak isi perut. Waktu saya singgah tu, saya nak makan tom yum, mihun tom yum ayam, sukalah kegemaran tu kan. Saya makan, tepi tu ada playground, budak-budak main, budak-budak kecil main, 4, 5, 6 tahun. Saya baca bismillah, nak makan ni, bismillah, aduh tuan-tuan, bismillah, Allahu Akbar. Daripada saya bismillah makan tu, sampailah habis tom yum tu, Masya Allah, sedap. Satu je tak sedap. Dekat playground tu, ada seorang budak lelaki kecil, umur dalam lingkungan 5-6 tahun. Tak habis-habis perkataan daripada mulut dia. Keluar perkataan, satu perkataan yang saya kurang gemar. Apa dia? B-O-D-O-H. Allahu Akbar. Saya kata, adik ni belajar dari mana ni? Kan kita ni yang dengar rasa takut je. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak dia jadi orang yang baik. Kita tengok budak ni, ya Allah, siapalah ajar dia ni? Kan mana dia belajar ni? Tapi tuan-puan, bukan setakat dia, ramai lagi yang perlukan bimbingan kita. Ramai lagi yang perlukan contoh teladan yang baik daripada tuan-tuan puan-puan sendiri. Jadi subhanallah, itu dia mungkinlah untuk round yang pertama. Yang pertama, khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, Allah apa tadi? Muhasabah. Dan yang ketiga, akhlak. Wallahu a'lam.